Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangin Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada penonton dan peminat kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kita bersama-sama satu je. Ya Allah Ta'ala wi peluang kepada kita, boleh kita pakak-pakak nak mengingati ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita muzakarah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati, jadi semalam kita duk bicara tentang Allah Ta'ala menanya dan Allah Ta'ala menyoal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nuhlikil awwalin, adakah kami tidak membinasakan daripada golongan daripada umat-umat yang telah terlalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tu tahu dah, kata Nabi tu tahu. Nabi tu tahu kata Allah Subhanahu wa taala sudah membinasa daripada gulung-gulungi dan daripada al-umami al-madiyah, daripada umat-umat yang telah lalu. Tapi Allah Ta'ala beri persoalan ataupun pertanyaan, yakni Allah Ta'ala nak menetap dan pula nak mengkejak, nak mentakrir dan pula nak menyekitkan ke dalam hati Nabi, nak beri khatamah kemah lagi, khatamah kukuh lagi. Kata sebenarnya Allah Ta'ala membinasakan. Supaya juga ayat kata alam nuhlikil awwalin, supaya juga Allah Ta'ala katanya, dan Allah Ta'ala firman alam nashrah laka sadrak, adakah kami itu menerangkan bagi engkau ya Muhammad akan hati engkau dan akan dada engkau. Maka Nabi tahu dah siapa dia yang menerangkan hati dia, siapa dia yang mengkemah hati dia, siapa dia menghidayat pada dia, siapa dia yang meletakkan iman, siapa dia mencerahkan hati Nabi, siapa dia yang menerangkan hati Nabi, siapa dia kan gapo bubuhkan cahaya iman, cahaya Islam kepada Nabi. Nabi tahu dah kata Allah. Tapi orang panggil persoalan itu istifham sebagai nak taqririyun, yakni nak meneguh dan nak menetap ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wi khatamah tetap lagi, khatamah teguh lagi, nak wi menyekit lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala kata lagi kepada Nabi dan kepada umatnya, alam nakhluqukum mimma immahin, adakah tidak menjadilah oleh kami akan kamu, orang kafir Quraisy, ataupun kita manusia ni lah. Alam nakhluqukum, adakah tidak menjadilah oleh kami akan kamu, fok-fok kafir Mekah ataupun kafir Quraisy. Kerana fok-fok ni duk megah sangat, dia duk takabur sangat, duk sombong sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengejekkan Nabi, dia istihza Nabi, dia bersenda-sendakan Nabi, dia saat itu buat Allah Nabi dengan bermacam-macam berbagai-bagai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katanya, alam nakhluqukum mimma immahin, adakah tidak kami menjadikan kamu, kafir Quraisy, adakah kami tidak menimbulkan kamu? Kami menjadi kamu mimma immahin,
daripada air mani yang terhina. Dah, adakah kamu tu kami menjadi kamu hi kafir Quraisy, hi fok-fok Quraisy, hi fok-fok kafir musyrikin, adakah kami menjadikan kamu saat itu daripada gapo? Yakni daripada air mani yang terhina. Lepas daripada tu Allah Ta'ala kata lagi, faja'alnahu fi qararim makin, maka menjadilah kami akan dia akan air mani yang terhina saat ni, fi qararim makin, yakni di dalam ketetapan yang terteguhlah ia dan terkeguhlah ia dan terkejaklah ia. Kami jadikan kamu daripada air mani yang terhina. Hei kafir-kafir. Dan pula kami jadikan air mani yang terhina, yakni di dalam tempat yang tertetak dan terteguh dan terkemah dan kukuhlah ia. Di mana tengok lagi kan datang. Ila qadarim maklum, yakni kepada qadar dan sakatan yang dimaklumkan akan dia. Lagu mana maknanya? Ni Allah Ta'ala sebagai orang panggil gapo? Moga fok-fok kafir Quraisy saat ni tu duk takabur sangatnya, somong sangatnya, buat ejek kepada Nabi, berolok-olok kepada Nabi dan sahabat, dan berolok-olok kepada para mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dia buat ejek-ejek kepada para mukminin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyu'ah sebagai apa? Sebagai nak gawa, sebagai nak tanya dan pula menyu'ahkan kamu akan orang-orang kafir Quraisy, kata kamu tu bukankah kami jadikan kamu? Kafir Quraisy semua pun tahu, kata orang menjadikan dia, orang menciptakan akan dia, ialah kena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalan ini sebagai nak menegak dan meneguh lagi, kata, adakah kami menjadikan kamu mimma immahin, daripada air yang terhina? Apa maknanya? Alam nakhluqukum, adakah menjadilah oleh kami akan kamu, ya ma'syaral kuffari, wahai sekalian daripada orang-orang yang kufur dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanya, Allah Ta'ala saat itu tanya dan menyu'ah dan istifham kepada kafir Quraisy dengan sebab mereka saat ini menghina Nabi, mengistihza' Nabi, mengolok-olok Nabi, mensiksakan orang-orang mukminin, buat ejek pada orang Nabi, buat siksa kepada orang-orang Islam. Maka Tuhan pun nampak demo tu hebat sangat, maka Tuhan pun tanya tak, alam nakhluqukum ya ma'syaral kufar, adakah kami menjadikan kamu hei orang-orang kafir, hei sekalian daripada orang kafir, mimma in dha'ifin haqirin, adakah kami jadikan kamu saat itu daripada air mana? Air mani. Dha'ifin, yang dha'ih lah ia air mani. Air mani itu air mani yang terdha'if, air mani yang terlemah, yang kurang. Lagi pula haqirin, yang lekehlah ia air mani. Terlekehlah ia air mani. Agaponya ma'in dha'ifin haqir, wa huwa, dan ia ma'un dha'ifun, ataupun ma'un mahin, air mani yang terhina ni, an-nutfatu, ialah kena kepada titik air mani. Ini ibu bapa mau nak suruh sini sikit. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi, hadirin hadirat semua yang saya kunjunginya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sangat segoknya kafir Quraisy, sangat sombongnya kafir Quraisy, sangat menghina ke Nabi dan orang Islam, sangat mengejek ke Nabi dan orang Islam, maka Tuhan paling tanya ke mereka, adakah kami tidak menimba kamu? Adakah kami tidak menjadi kamu hei kafir Quraisy daripada air mani yang dhaif, air mani yang terlekeh sangat-sangat, yakni an-nutfah, yakni air mani yang bertolak-tolak. Mulai lapan an-nutfah. Ini amat nak cerita satu hari. Satu hari daripada ulama Kristian
dengan ulama Islam tu sudah berbahas, yakni ada bicara. Jadi ulama Kristian saat itu dia bahasnya di dalam kitab Injil, yakni Bible dia, dan dia duk baca main pada kitab Bible dia, Injil, dan pula daripada Taurat, daripada Quran. Dia kata Allah Subhanahu wa taala kecek kata masalahnya yang menjadikan manusia saat itu daripada nutfatin, yakni mimma immahin, yakni an-nutfah. Asal nutfah ni aimani, apabila ia tubik ia bertolak-tolak, ia apa ni, bertolak-tolak lagi pula ia naik bau mau dia. Jadi jawabnya dan katanya ulama Kristian kepada ulama Islam, ia kata Tuhan ni kecek tak betul weh. Deh, bokeh dak baca kitab Tuhan dah, Taurat, Injil, Quran, Zabur. Zabur itu daripada Allah. Maka dia bakit dusta, kata Allah Subhanahu wa taala itu bercakap tidak betulnya dan bercakap tidak benarnya. Sebab lafaz an-nutfah ni makna aimani bertolak-tolak. Pergi masuk ke dalam rahim bagi para puan. Lepas tu dia kata tu hak orang beranak. Misalnya dia mau beranak sekarang, apa yang moding ni, apa yang katanya tak ada berjimuk, tak ada setubuh di antara suami isteri, tapi mik aimani yang laki, mik aimani yang betina, maka gibuh di dalam bekas kaca. Ya tu tak ada nutfah, tak ada bertolak-tolak. Maka jawablah ulama Islam, kata masa Allah aimani hak jatuh nak waktu tubik mari, hak tina nak tubik, maka ia akan bertolak-tolak daripada seorang itu, maka dia pun senyap. Dia pun senyap dah apabila ulama Islam tu jawab kepada persoalan dia. Maka an-nutfah ni, maka hak duk jadikan titik aimani ni, hak duk jadi anak dia setitik, dua titik, setitik tu ya. Tu mana nutfatan, satu titik aimani. Faham oleh an-nutfah yakni masdar. Lagi pula an-nutfah dikata masdar marrah, yakni satu titik kan. Hak yang jadikan anak, misalnya seorang setubuh dengan isteri, maka tubik poh ataupun bertolak aimani, maka hak yang jadi, hak Allah Ta'ala nak menjadikan aimani, yakni satu titik ya, yang turun kepada rahim, yang turun kepada bekas, yang dikatakan rahim bagi para puan. Maka adakah kami menjadikan kamu, hei kafir Quraisy, hei semua orang kafir, kamu daripada aimani yang terhina, aimani yang terdaif, dan kami jadikan aimani itu pula yang daif, yang lekeh ni. Faja'alna hadzal ma, maka kami menjadi dan kami menimbulkan kamu hadzal ma, akan ini aimani yang terhina, yang lekeh ni fi makanin hasin, di dalam satu tempat yang terlikung ia, yang berkota ia, yang terjaga ia. Faham lah ni ibu bapa bagi suami dan isteri. Hamba royak dah gitu, orang tina yang baru kandung, maka patang dianya yang pertama dia kena patang apa? Jangan duk makan benda tajir-tajir. Jangan makan masa kita tanya, dia misalnya dia pergi cek di hospital, cek di doktor kata muning, mula kandungkan anak, mula butingnya perut besar, yakni 2 bulan. Maka apabila 2 bulan, aimani yang setitik daripada aimani suami dia, maka mengapa menacanya bertolak masuk di dalam bekas rahim bagi para puan. Maka orang tina yang baru kandung ni, maka yang patih dia mau tanya gitu, yakni jangan duk makan benda tajir-tajir seperti wah lana, seperti wah geliming, ataupun daripada aiko, Pepsi, cola. Tu benda yang kena patih, kerana benih tu dia tak erat lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan masalah tani tu aimani setitik saat ni, yakni di dalam tempat yang terlikung ia, yang terkota. Sebab dia panggil rahim bagi perempuan ni, ia berkota. Supaya dengan napis teh, dia rapak, maka dia kandungkan aimani yang setitik duduk dalam dia. Seolah dia tu duduk kandung, dia tu duduk kota. Maka rahim bagi perempuan itu dikatakan suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala, orang panggil jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan aimani di satu tempat yang terlikung dan terkota, yang terkukuh, yang untuk nak menjagakan akan aimani saat ni.
Tempat dia kata fi makanin hasin, yakni di dalam tempat yang terkota ia, dan kau sebut kata kota-kota ni supaya kita tahu pagar biasa. Makna biasa kau dah semik lebih, tapi kota ni Allah tingginya lagi pelak kukus po kota raja tu, maka orang nak masuk buat gaduh-gaduh tak boleh, dengan ada penjaga, ada haris po ini, payah orang nak masuk. Maka supaya tu juga aimani yastitik daripada jadi benih tu, Allah Ta'ala letak dia di dalam satu tempat yang terlikung, yang terkota. Gapo dia tempat yang terlikung, yang terkota ni? Wa huwa, dan ia yang makanun hasin, rahimul mar'ati, yakni duduk dalam rahim bagi perempuan. Sebab tu dinamakan hubung silaturrahim. Nabi katanya, qati'ur rahim, gapo dia? La yadkhulul jannata qati', tiada masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala oleh qati'. Apa qati'? Yakni orang yang putus silaturrahim, putus hubungi rahim. Sebab apa panggil satu sama lain? Sebab kita dengan kakak kita makna mari di dalam rahim sama. Kita dalam rahim mak kita, maka kakak kita dalam rahim mak kita, dalam rahim yang satu. Maka aimani yastitik ni Allah Subhanahu wa taala letak dia supaya dia tu nak jadi gapo? Mula-mula setitik aimani saat ni tu duk di dalam kandungi yang terlikung lah ia, yang terkota lah ia, yang terkukuh lah ia. Maka ketika tu orang panggil dalam rahim bagi perempuan. Maka dalam rahim bagi perempuan, maka itu tempat yang duk jagakan aimani bagi perempuan. Aimani bagi laki-laki, hak yang jadi benih. Maka orang panggil beripung aimani laki-laki dengan aimani bagi perempuan. Di situ ya qabsa jadikan seketul darah, lepas pada tu seketul daging. Apabila ketika tu kita tahu dah mengandung, maka ibu bapa yang comih mau duk berseroyak semua, kita mi asmaye. Hak yang jatuh suami pun mi asmaye, maka yang perempuan pun mi asmaye, maka mi asmaye sokmo. Maka kita bacakan, nak anak kita cerdik, kita bacakan suratul Luqman. Nak anak kita akhlak molek, kita baca suratul Muhammad. Nak anak kita janguk, kita bacalah suratul Yusuf. Maka dekat-dekat saat ni tu dekat-dekat nak beranak, maka kita saat ni baca suratul Maryam banyak-banyak supaya nak mudahkan masalah beranak dan kelahiran. Sebab apa orang ni payah beranak? Sebab apa kena belah? Sebab orang ni tak ada beramal dan tak ada waktu ni, tak ada beramal surah Maryam. Tu dia. Kemudian Allah Ta'ala letakkan aimani di dalam tempat yang teguh, yang tempat yang kukuh ni, ialah kena kepada rahim bagi para puan. Maka rahim para puan tu kena jaga daripada terembah punggung, daripada buat kuat, daripada jalan banyak ketika baru mengandung. Jangan tahu namun kau. Jadi para puan apabila ia baru mengandung, kalau dia baru mengandung, kalau dia baru perut besar, kalau dia kuat pun ini, golik ke aimani tu, hak yang jadi seketul darah, golik ke dia nak goreng dan dia nak gugur. Kemudian aimani ya Allah Ta'ala letak di dalam tempat yang teguh, di dalam kota yang kukuh, ialah kena kepada rahim bagi perempuan ini, ila waktun mahdudin, ila waktim mahdudin wa ma'lumin indallahi ta'ala, hingga sampai kepada waktu yang disakati oleh Allah Subhanahu wa taala ibu dan bapa, wa ma'lumin, dan pula yang dimaklum, yang dilatah, yang dimagapo, yang dikenali indallahi ta'ala, di sisi Allah. Sebab tu kadang-kadang aimani, setitik aimani nutfah ini duduk dalam perut bagi seorang saat itu sekadar 2 bulan. Lepas pada tu gugur, lepas ada tu goreng. Sebab apa? Sebab dia kuat, sebab dia terembah punggung, sebab dia makan wah lana, sebab dia makan air kok banyak. Maka aimani hak yang terkandung di dalam gapo makanin hasin, tempat yang terkukuh, tempat yang kejak saat ni, maka jatuh juga, dia gugur juga. Maka benda ni orang panggil Allah Ta'ala sudah tahu dah, Allah Ta'ala sakat dah. Kata aimani setitik ni, dia nak duduk di dalam perut masanya 2 bulan.
ataupun masanya 3 bulan, ataupun siapa lahir 9 bulan, ataupun dia siapa 10 bulan, kadang-kadang setahun lebih. Kadang supaya Imam Syafi'i kita tu siapa 4 tahun weh, duk terkandungnya di dalam makanin hasin. Maka benda ni Allah Subhanahu wa taala sakat siap-siap dah demo ni akan duk dalam rahim ibu dia lama mana. Masanya 8 bulan. Kadang-kadang orang ni beranak tak siapa bulan, 7 bulan, maka anak yang lemah, anak yang halu, maka bomo kata kena perai weh, budak ni nampak kuning, kena perai. Sebab apa? Dia beranak tak siapa boleh. Dia beranak tak siapa boleh. Maka beranak tak siapa boleh, kalau yang hidup alhamdulillah. Gitu lebih kurang. Lagi pula nya kata Allah Subhanahu wa taala laginya, wa huwa rahimul mar'ati ila waqtin mahdudin wa ma'lumin indallahi taala faqadarna faqadarna ala khalqihi wa taswirih. Maka mentakdirlah oleh kami kata Allah, faqaddarna, maka mentakdirlah oleh kami kata Allah Ta'alanya, ala khalqihi, di atas menjadi akan dia, akan aimani saat ni. Kamada kami takdirlah di atas nak menjadi akan dia akan ma'in da'if wa taswirihi, dan pula nak memperupa akan dia akan aimani yang da'if saat ni, ataupun ma'in mahin saat ni, daripada air yang terhina saat ni, wa ikhrajihi, dan pula kami nak mengeluarkan dia. Mana kata aimani yang jatuh setitik ataupun termasuk di dalam rahim bagi ibunya, maka aimani saat itu orang panggil duk terlikunglah ia. Allah Ta'ala simpan taruh di tempat yang terkotor, tempat yang kukuh, ialah di dalam rahim bagi perempuan. Maka selepas pada tu Tuhan tak siap-siap dah. Dah Tuhan sakat siap dah. Aimani ni akan duduk lama mana. Sekadar kita kata 9 bulan ataupun 9 bulan lebih ataupun setahun lebih, maka perkara ini sudah diketahuikan di sisi Allah. Maka selepas pada tu Allah Ta'ala kata kami takdirkan, kami mesakatkan ala khalqihi, di atas kejadian dia. Jadi dia saat ni tu lagu mana? Jadi dia tu besar ke, halus ke, dia saat ni tinggi ke, rendah ke, maka itu orang panggil iradat Allah yang menentunya. Sebab tu kita ngaji di dalam tauhid, maka Allah Ta'ala tu kuasa nak menjadikan hamba, tapi nak yang kata usul asal jadi hamba, jadi manusia daripada satu titikkan aimani yang terkandunglah ia di dalam satu tempat yang terkota, yang kukuh, ialah dikata rahimul mar'ati. Maka selepas daripada tu apabila sampai 5 bulan, maka Allah Ta'ala takdirkan akan dapat roh bagi seorang. Maka apabila Tuhan takdir, Tuhan nak, Tuhan suruh, Tuhan titah pada malaikat tiupkan roh, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuasa, maha kuasa, tapi kekuasaan Allah Taala sudah menimbul dah. Budak ni bergerak dah dalam tubuh. Makna kata mula tu aimani gi jadi seketul darah gi jadi ke seketul daging, lepas pada tu daging yang diselimutkan ke atas daging saat itu. Tak daging tu tumbuh tulang, maka tulang diselimutkan dengan daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentukkan rupa saat ni. Allah Ta'ala jadikan rupa dengan kudrat Allah, dengan perkuasaan Allah. Lepas tu dengan iradat Allah pula, orang panggil taksih. Budak ni nak tubik saat ni tu, dia tinggi ke rendah. Tu jadi dah. Betul ke daripada air manis titik, gi jadi berpaling, gi tahwil, gi jadikan seketul darah. Lepas pada seketul darah, gi jadi seketul daging. Seketul daging yang tumbuhkan tulang, diselimutkan oleh daging. Maka ketika itulah Allah Ta'ala saat itu menentu. Demo ni tubik sikit lagi dia ni, besar weh, tinggi weh, lagi pula tubuh tinggi lepas. Demo ni dak gawa, tuai kenik, tuai halu. Demo ni tubik mari kaya. Demo ni tubik ni seni. Demo ni tubik hina. Demo ni tubik apa? Maka itu di atas apa? Yakni di atas kana Allah Subhanahu wa taala yang menentu dengan taksih iradat Allah. Wa taswirihi, dan pula dengan merupa akan dia akan aimani saat ni. Allah Ta'ala merupakan rupa dia comel, rupa dia jamil, rupa dia cantik, ataupun rupa dia tak cantik. Maka semua itu daripada kerjaan Allah. Wa ikhrajihi, dan mengeluarkan dia daripada rahim mari pada alam dunia.
Mula-mula kita duduk alam roh. Lepas alam roh, mari duduk pada alam roh. Apa? Alam rahim. Lepas daripada alam rahim, mari kepada alam dunia. Maka semua kita ni ibu bapa sekarang, kita duduk kepada alam yang ketiga, dikatakan alam dunia. Hak yang kita sudah lalu, ialah dua alam dah. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang tiganya alam dunia. Hak sekarang, hak al-an, al-hal, masa percubaan kita duduk di dalam dunia. Ini alam yang tiga. Yang kita nak pergi lagi tiga. Yang tiga lagi mana? Alam barzah. Yang keempat. Yang kelima ialah alam mahsyar ataupun dikata alam mauqif. Alam yang ke-6 dikatakan alam akhirah. Makna kata kita duduk tiga dah ni. Lepas tu kita nak pergi kepada tiga alam lagi. Sangat-sangat jauhnya perjalanan kita. Sangat-sangat jauhnya jarakkan masafah kita nak berjalan saat ni tu. Sebab itulah kita kena cedek buat apa. Kita mari pun jauh dah ni. Mari pada alam roh. Lepas alam roh duduk di dalam perut ibu 9 bulan. Kadang-kadangnya dekat-dekat dengan setahun. Kadang-kadang setengah tu 9 bulan. Kadang-kadang 7 bulan. Mari duduk dalam dunia tu 60 tahun, 70 tahun. Lepas pada ni nak pergi kepada alam kubur, alam barzah. Lepas alam barzah tu bangkit pula pada alam mahsyar. Lepas alam mahsyar. Hak ni jauh gini. Hak ni kau jauh. Lepas sini ni. Dikata tempat yang kekal kita abadan abadina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala taswir kita janguk tak janguk, itu Allah subhanahu wa ta'ala taswirihi, memperupa Allah ta'ala akan kita, wa ikhrajihi, dan mengeluarkan kita daripada alam roh, alam apa? Alam rahim, mari kepada alam dunia. Fa ni'mal qadiru nahnu, maka sebaik-baiklah orang yang kuasa. Tuhan kata faqadarna, maka mentakdir kami, mesakat kami akan dia akan roh saat ni ataupun kan aimanis titik saat ni di atas menjadi kami akan dia dan memperupa kami akan dia, comel tak comel hak ni tah kita lah. Sebab itulah maka kalau kita nak anak kita janguk, maka kita bacalah surah Yusuf banyak-banyak. Lepas tu kalau kita nak anak kita saat ni tu, maka kata ulama cara kita setubuh cara gapo tu ulama hajar belaka. Kalau kita nak jadi ulama, maka kita tengok gambar ulama jadi banyak-banyak. Maka kita ziarahkan ulama banyak. Ulama saat ni tu berdoa kita banyak. Jadi kalau kita nak anak kita jadi ulama, kalau kita nak anak kita tu comel, baca surah Yusuf banyak-banyak. Nak jadi cerdik, baca surah Luqman banyak-banyak. Kalau nak anak kita berjuruk, bacalah surah Muhammad banyak-banyak, seboleh-boleh kita. Fa ni'mal qadiru nahnu, maka sebaik-baik yang kuasa itu ialah kami, ialah Allah Subhanahu wa taala. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata lagi, wai celakanya. Itu mana wailun, yakni celakanya. Apa makna? Halakun wa dimarun, yakni kecelakaan dan kebinasaan dan kehancuran yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, lil mukadzibin, bagi orang yang bangkit dustakan akan rasul-rasul mereka dan akan nabi-nabi mereka. Kami akan membinasa mereka, kami akan menghancurkan mereka biqudratina, dengan kekuasaan kami, kekuasaan Allah. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua ni nak lari daripada kehendak Allah tak boleh. Semua kita di dalam kudrat Allah, di dalam genggaman Allah, di dalam qabdah Allah Subhanahu wa taala. Setiap minit kita duk menyawa, setiap minit kita duk menafas, setiap minit kita duk makan, setiap minit kita duk minum, setiap minit kita duk bergerak-geri, setiap minit kita duk berjalan, setiap minit kita duk berjalan, setiap minit kita duk kerja. Semua ini di dalam qabdah Allah, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ibu bapa. Maka sebab itulah duk kecek besarlah oleh orang kafir. Dia duk keceknya, sombongnya, bangganya dia.
ejek kepada orang-orang Islam. Dia kata fok-fok turut Muhammad agama baru dinun jadid agama baru tu. Aim apa? Minad du'afa wal fuqara wal masakin, daripada fok-fok yang do'ih saja hak turut Muhammad. Fok-fok kurang belaka. Fok sesak-sesak belaka turut Muhammad. Ni cuba tengok turut agama tok nenek kita ni. Daripada yang kaya-kaya, daripada sikti-sikti, daripada orang-orang yang kaya yang lebih-lebih saja. Jin tengok ni. Maka kata Allah Subhanahu wa taala lagi kepada mereka, wailun yauma idzil lil mukadzibin, bagi itulah cenakawe ataupun kehancuran dan kebinasaan bagi pada hari kiamat ini bagi orang-orang yang berdustakan akan nabi dan rasul-rasul mereka. Sebab tu wal-iyazubillah, jadi kita jangan duk jadilah. Sebab tu kita kena kenal diri kita, ibu bapa. Kata kita ni mari mana, lepas tu kita nak klik kepada mana, lepas tu kita nak berjumpa dengan gapo, nak bertemu dengan gapo pula. Kena fikir sehalu-halunya, kena fikir segapo, sehalu-halu dan seamat-amatinya. Jangan duk gaduh kehidupan kita. Kata kita tu sekat ni ya, dunia ni habis lah kalau mati jadi habutan. Jangan, sebab lepas pada mati tu kita ada pula kena bertemu. Dan kita bukan mati saja, mati le kubur. Le kubur tu pak soal pula. Le kubur tu satunya gapo, kebun daripada kebun syurga, dan pula dalam kubur tu juga satu lubang daripada lubang neraka. Lagi Allah Subhanahu wa taala firman lagi katanya, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furatan wailun yawma'idhin lilmukazzibin. Allah Ta'ala firman lagi. Dia katakan Tuhan kata laginya, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Allah Ta'ala kata, أَلَمْ نَجْعَلْ هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي تَعِيشُونَ عَلَيْهَا. Ini Tuhan tanya lagi. Munduk bahasa bangga kafir Quraisy, munduk bahasa kedebe tu, munduk bahasa menggah sangat kamu saat ni tu, maka kamu duk bermegah, kamu duk bahasa kedebe, adakah kami tu menjadikan kamu munduk bahasa menjadi dirimu sendiri? Tak boleh jadi. Ya kena ada yang menjadi, kena ada yang mengada. Supaya kita duk mari timur pun kita tubuk sebab tu orang tua-tua yang geram doa-doa kita. Ya beci berdoa, ya gapo ya lengit doa kepada kita, kita tak reti, tak dengar cakap maka ya tak Allah, budak ni beranak maiman tu. Mai pada budu buluh ke, tak ada ibu bapa ke? Maka tak boleh jadi. Ya kena ada ibu, kena ada bapa. Makna ibu bapa ada yang menjadi, ada yang menimu. Siapa dia? Yakni kena kepada Al-Khaliq. Maka apabila orang-orang kafir, dia sangat-sangat hebat, dia sangat-sangat takabur, maka Allah Subhanahu wa taala nak gapo, nak peranak sikit. Orang panggil nak gapo? Nak gapo? Orang panggil nak jatuh dia sikit. Dengan sebab dia dak ejek ke Nabi, dengan wasa dia tu dak hebat sangat, dia buat senda-senda Nabi, maka Tuhan kata, "Mu khabar ke dak kafir Quraisy, kata dirimu sendiri tu kami menjadi, aku mencipta dan aku menjadi." Tu. Sebab itulah kita ibu bapa jangan terlupa diri. Apabila kita terlupa diri, dia nak mari sifat takabur. Apabila sifat takabur, maka tepat dia fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Fak takabur ni ya semih siapa? Ia akan pakai sifat syaitan dan iblis laknatullahu alaih. Kenapa iblis tu jatuh dalam neraka? Kenapa iblis tu jatuh dalam neraka? Ia kekal dalam neraka sebab ia pakai sifat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tu aba, dia tu angai, dia tu menegah diri dia daripada apa? Dia sujud kepada magade. Maka dengan sebab dia aba, dia wastakbara, dengan sebab itulah dia jatuh di dalam neraka Allah selama-lama.
Nah, sebab tu kita kena ingat, kalau aku pakai sifat takabur, aku jadi semacam orang kafir Quraisy. Kalau pakai sifat takabur, maka aku semacam dengan fak syaitan, dan aku semacam dengan iblis laknatullahu alaih. Ini ibu bapa. Sebab itulah orang mana yang dia tak kenalkan diri dia, dia tak kenallah akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan diri dia, maka sesungguh dia kenallah akan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi sekalian, marilah kita bersama-sama kenalkan diri kita. Kata kita ni asal daripada aimani yang hanya seperti Allah Ta'ala kata kepada fak-fak kafir Quraisy dan orang-orang yang derangkanya kepada dia. Dia kata, alam nakhlukum mimma immahin. Adakah kami menjadikan kamu daripada air yang terhina, yakni daripada titikan air mani. Maka kita di hari ini, kita kena khabarlah. Sebab tu soal dah fak-fak kafir Quraisy yang 1442 tahun dulu. Maka Allah Ta'ala tanya dengan kata, alam nakhlukum mimma immahin. Dengan sebab mereka itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat takabur, sangat-sangat memperhinakan Nabi, sangat-sangat memperhinakan orang-orang Islam. Sebab tu Tuhan tanya macam itunya. Lagi pula Tuhan katanya, alam naj'alil arda kifata. Mudah debel sangat Mung sendiri ku jadi Tuhan kata. Supaya kita dengan orang tua kita lah. Allah mung duk bahasa megah, mung duk bahasa kedebel. Mung nak boleh bersaning dulu. Kalau mung tu aku tahu kata mung nak derangka pada aku pecik hidung jak kecil merah-merah dulu. Kata mung kita nak beri doa kita. Kerana kita derangka dia. Kerana kita tak dengar dia. Allah nanti budak ni. Kalau ku tahu kata mung nak deraka pada aku pecik hidung mung ketika mung kecil-kecil dulu lagi. Tika mung buayang lagi, tika mung halu. Tuhan pun macam tu. Dia nak marah kepada fak kafir, dia nak marah kepada fak kafir Quraisy dengan sebab dia mengejek kepada Nabi dan istihza kepada orang Islam. Tuhan kata, Allah mung duk berasa kedebel, mung duk berasa marah, merasa bangga, mung duk berasa kata mung terlebih, tapi mung sendiri tu siapa dia jadi? Ni nak kata Allah Subhanahu wa taala tunjuk kemegahan dia, tunjuk kebesaran dia kepada fak-fak kafir Quraisy yang istihza kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan kata lagi, alam naj'al hazihil arda. Adakah kami, adakah tidak kami, naj'al kami menjadi hazihil arda, akan ini bumi hak muduk ni. Tak bukan kami jadi. Dirimu sendiri kami jadi. Bombing hak dok hampa ni, hak dok terlebar ni, hak luas ni, bukankah kami jadi? Ini persoalan semua orang tahu dah. Kalau orang tanya, aman khalaqas samawati wal ar, adakah siapa? Ataupun man khalaqas samawati wal ar, siapa? Kalau orang tanya kafir Quraisy, hei Muhammad, cuba tanya, man khalaqas samawati wal ar, siapa menjadikan langit dan bumi? Yaqulunna, nasihat mereka itu akan berkata, Allah. Mereka beriman kata Allah juga menjadi. Sebab tu apabila mereka tu megah, mereka itu kedebel, mereka itu sombong, mereka itu besar diri, maka Tuhan kata, adakah kami menjadi? Dan pula bumi yang kamu duduk dan kamu mendiami, kamu duduk terlena ni. Bumi ni. Allati ta'ishu alaiha, yang hiduplah oleh kamu alaiha, ke atasnya, ke atas bumi. Bumi yang kamu tu hidup ke atasnya, munduk cari makan atas dia, munduk hidup di dalamnya, kamu bersedak-sedak di dalamnya, kamu rehat dalamnya. Adakah bumi yang kamu duk hidup cari makan di dalamnya ataupun di atasnya? Adakah bumi ni kami menjadikan kamu menjadi hei kafir Quraisy? Tadummu ala zahriha, yang terhimpunglah ia bumi ala zahriha, di atas ke belakangnya bumi. Bumi yang kamu duk hidup ke atasnya, kamu duk cari makan atasnya, kamu duk kerja atasnya, pergi ke hulu, pergi ke hilir, pergi ke jatuh, pergi ke naik, duk cari makan, cari rezeki di atas belakang bumi. Tadummu, yang menghimpung bumi saat ni tu, yang terhimpun ni ala zahriha, di atas belakang bumi. Duk terhimpung di atas belakang bumi ni, ahya'an,
akan segala yang hidup mereka itu. Nah, hak duk hidup tah belakang bumi ni. Bumi yang bulat ni. Maka Tuhan sebut sini, moga munduk megah sangat hi kafir kuri, munduk kedebel sangat hi kafir kuri, maka masa Allah mung tu pun aku jadi, mung tu aku menimu daripada satu titik air mani yang terhina, lagi pula aku letakkan di dalam satu tempat yang kukuh, satu tempat yang terkotak, yang dikata di dalam rahim bagi para puan, dan pula mung saat ni tak sah duk kedebel lah, tak sah duk megah lah, tak sah duk wahina lah kepada Islam, kerana mesti ku jadi, patu bom yang kamu duduk di atasnya, muduk hidup di atasnya, duduk bersedap di atasnya. Kita tengok fok-fok kapi yang sedap sangatlah. Yang mewah cuba kita tengok orang mak saleh. Allah yang mewah sangatlah. Lagi pula dia hebat sangat, tabur ini dia gunalah sepuas-puas hawa nafsu dia. Tapi Tuhan kata, adakah bumi yang kamu duk hidup dah, muduk puaskan nafsu kamu, kamu duk sedap nafsu kamu duk hidup di atas dia, tapi bumi semua ni menghimpunkan ke atas belakang dia. Dia ahya'an, akan segala yang hidup, la yuhsuna, yang tak boleh nak dihitungkan akan dia. Maka atas belakang bumi ni deh, benda-benda yang hidup, kita manusia ni beribu-ribu juta dah. Lepas tu tah belakang bumi itu daripada binatang lain, daripada air, daripada itik, daripada lembu, daripada kebah, daripada uta, daripada jirak, daripada gajah, daripada kucing. Banyak benda-benda yang hidup di atas belakang bumi ni. Siapa kita nak hitung tak boleh. Siapa kita nak kira dengan akal kita tak boleh. Siapa kita nak bilik benda-benda yang terkandung, yang menghimpunglah bumi di atas belakang dia akan segala-gala benda yang hidup, yang tak boleh nak hitung, tak boleh kita nak gapo, nak bila. Lagi pula wa fi batniha, dan di dalam perutnya, dalam perut bumi saat ni, amwatan, akan segala yang mati-mati mereka itu. Makna kata di atas belakang bumi menghimpungkan perkara-perkara yang hidup. Macam kita manusia, duk cari makan atas bumi, duk kerja atas bumi, duk hidup atas bumi, duk bersedap atas bumi, hagi situ sini atas bumi, kerja situ hulu hilir atas bumi. Maka benda yang hidup tu Allah banyak sangat. Siapa kita nak bila tak boleh, siapa kita nak mesakati tak boleh. Wa fi batniha amwatan la yuhsaruna, dan sabitlah di dalam perut bagi bumi. Dalam perut bumi tu la yuhsaruna. Tak boleh kita nak hasar akan dia, tak boleh kita nak menyimpangkan dia, tak boleh kita nak mesakatikan dia. Makna kata dalam perut bumi tu tak boleh kita nak sakat pula. Benda-benda hak duk tah belakang bumi saat ni tu banyak sangat. Kita tengok sumuk berapa sumuk, sumuk gatal, sumuk api, sumuk gapo, sumuk tiung, apa kenga tak ada berapa kenga pula. Banyak pula beribu-ribu, berjuta-juta. Siapa kita nak bila tak boleh. Benda yang hidup tak belakang bumi. Daripada uta, berapa ekor uta? Uta duk di Mekah, nak uta duk di Kuwait, uta duk di gapo? Di kota, uta duk di Imarat. Allah, kita bila tak habis pula. Lembu, lembu duk kampung kita berapa ribu ekor. Lembu duk kampung tu berapa? Nak royak tak benda-benda hak duk tah belakang bumi tu, siapa kita nak bila tak, siapa kita nak bila dengan akal fikiran kita tak boleh. Nak hitung tak boleh. Sana ya tak? Banyak sangatnya benda-benda binatang, dan masuk kita, capu kitanya nak royak tak Allah Ta'ala jadi di atas belakang bumi sangat-sangat banyak daripada benda-benda kehidupan yang tak boleh kita nak bilang. Manusia banyak mana? Hak dia mau bila beribu-ribu juta. Patu sumuk duk lalu baik banyak mana? Ketan banyak mana? Ikan duk lalu, ikan yu apa ikan? Ikan we apa ikan? Ikan klik Allah banyak. Sutong banyak mana? Nak ayat kata benda yang duk hidup di atas belakang bumi sangat-sangat banyak, tak boleh kita nak menghitungnya. Yang mati, patu yang mati semenjak tu ada. Mari siapa Nabi Syih, mari Nabi Idris, mari Nabi Nuh, mari Nabi Saleh.
Banyak mana pula yang mati tu daripada umat-umat yang lalu, umat yang telah dulu. Lepas tu benda-benda lain mati daripada kambing, ayam, itik tu Allah banyak sangat. Maka kamu duk bermegah-megahi kafir Quraisy. Kata masa Allah munduk bermegah-megah tu, munduk takabur tu, kata mung belaka kok tu mung kok ning mung, maka orang duk turutkan Muhammad tu sangat-sangat daripada ad-du'afa, daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang terhina, orang lekeh. Pahmung tu siapa dia yang menjadi? Mung jadi dirimu sendiri. Adakah bumi ni pun mung menjadi? Sebab munduk grebel sangat Tuhan kata. Semua itu Allah Subhanahu wa taala menjadinya dah. Wa ja'alna fiha jibalan thawabita 'aliyatin, dan kami menjadikan padanya pada muka bumi ni, di dalam bumi ni, pada bumi kami jadi gapo tu kata? Jibalan, akan segala bukit-bukit bukau. Kami jadi letakkan bukit stokor. Bukit saat ni tu berdepak. Bukit saat ni tu jadi apa? Jadi bongok ni. Kenapa boleh kata kami jadikan masalahnya daripada bukit-bukit ni? Bukau ni, gunung ni. Thawabita. Yang meneguh ia. Yang menetap ia. Ni Tuhan jadi kalau kita keceknya bukit dan bukau ni, ia jadi sebagai paku bumi. Dunia bumi. Lagi pula bukit bukau yang Allah Ta'ala jadi tamu muka bumi ni. Aliyatin. Yang tinggi-tinggi ia. Makna kata benda atas belakang bumi tu sangat-sangat banyak daripada yang hidup-hidup. Siapa kita nak bilang tak sabar. Siapa kita nak bilang dengan akal fikir kita tak habis nak bilang. Meliung melia. Siapa banyak mana? Meliung melia. Beribu juta. Hak yang mati pun meliung melia juga. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala jadi pula atas belakang bumi ni, yakni daripada jibalan thawabita 'aliyatin, yakni segala bukit-bukit dan bukau dan gunung-gunung yang menetaplah ia, yang jadi pakulah ia akan bumi ini, 'aliyatin, yang tinggi ia. Kenapa Tuhan jadi bukit dan bukau ni? Li alla tattariba bikum, supaya tidak menggonjang-gonjang ia dengan kamu, supaya bumi saat ni tu tak jadi bergonjang dengan sebab bukit-bukit jadi paku duk tah di atas bumi. Bukit ni sini kalau kita singa bukit Bilo, gak duk atas bumi. Kalau belah lek Narah bukit Budo, kalau belah lek bukit Seka, maka bukit-bukit duk atas bumi supaya tok sewi bumi tu bergonjang. Tu sebab itulah di hari ni cuba kita tengok ibu bapa. Sebab itulah kalau kita tengok Ji Makjuk duk makan bukit dah lah ni. Ji Makjuk Maiko tu lah. Ni Ji Makjuk Hak Zohir. Duk makan dah ke apa? Duk makan kan masalah. Masalah bukit-bukit bukau ni. Halau ni sodok situ. Kalau kita pergi sebelah lek cabai 3 tu bukit batu tu, habis kerak. Lepas tu lek tu orang kampung tak uri dah. Kan habis kerak dah. Orang panggil bukit mayat ni. Maka habis dah sekerak. Maka apabila bombing mana bukit saat ni tu disodok, bukit saat ni tu dibuai, maka rolik di situ nak bergepa bombing acak lah. Sebab paku bombing tu sudah dihilangkan. Paku bombing untuk nak wi bukit tu gawak, nak wi bombing tu kejap, bombing tu tetap. Maka apabila paku bombing tu hilang tu banyak, maka bombing tu nak bergonyel dan nak berkocok tu pun jadi kerek dan acak weh. Maka satu hari lagi kan datang, belum daripada Ji Makjuk hak sebenar nak mari, maka lah ni Ji Makjuk duk makan bukit dah. Maiko kata nyodok semua ni orang panggil duk makan bukit-bukit. Maka satu hari Ji Makjuk ataupun Yakju jua Makjuk yang mari akhir zaman, makna dia makan bukit dan bukau ini. Wa asqainakum ma'an 'azban sa'ira, dan kami menuangkan akan kamu akan air yang bersih, air yang cuci, lagi pula air saat itu sa'iran, yakni melalukan di dalam tekak kita tu berasa berasa berlari, tak jadi kelai, tak jadi telekaknya. Ibu bapa, malam ni kita sekadar ni dulu. Insya-Allah kita akan nak baca soalan-soalan sikit daripada soalan yang demo tanya pada malam ni. Sikit sebanyak dah.
Jadi soalannya kita nak pilih tengoknya, soalan dia mau tanya sikit sebanyak dah. Jadi soalan dia mau kata daripada Aswan dia kata fanwa paiti kubur sami rauqa qad kubur sami lau rauhinna sami yang yim hai rau. Jadi dia kata fanwa paiti kubur sami rauqa qad kubur sami pada tu lau rauhinna sami yim hai rau. Jadi dia mengipi, dia kata mimpi, dia naknya ke masalah, dia tidur, tok lelaki dia tu baru mati. Lepas tu tok lelaki yang mati baru-baru saat ni tu, lebih kurang gitulah. Dia tu fanwa paiti kubur sami rauqaqat, kubur sami. Dia pergi di kubur tok lelaki dia, lepas daripada tu dia pun pergi dekat kubur tok lelaki yang mimpi dia. Lepas pada tu dia tengok muka tok lelaki dia senyum ke dia. Senyum ke dia. Lepas tu apa maksudnya? Ni mana kata kalau tok lelaki kita senyum kita, lagi pula mana kata tok lelaki kita manis kepada kita ketika kita mimpi, di dalam ketika kita pergi di kubur dia, kita dekat kubur dia, kita peluk kubur dia, maka kita tengok di kubur dia saat ni tok lelaki senyum kepada kita. Bermaksudnya lebih ke tok lelaki saat ni tu makna dia sukalah dengan kita tu. Tapi kalau kita mimpi pergi sebalik, pehas balik. Kalau kita pergi kubur tok lelaki dalam mimpi kita tu, kita tengok kubur tok lelaki kita, nampak tok lelaki kita masih berkeruk lah, muka pun hitam letung lah. Ni kita tu kena klik insaf dah. Kena klik muhasabah di gapo ratik hak tok lelaki kita silap di atas dunia dulu. Dan gapo ratik hak kita buat untuk dia, hak ni kita kena mikir berapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Kemudian dia mau tanya laginya, kita nak jawab setengah-setengah babak. Raucak poso pun ni wan tikau. Lau raucak niat men wan tisip. Cai mai babak. Tak supa. Jadi dia mau tanya babak raucak poso prung ni wan tikau. Yang ni hari Tasu'at. Nah faham molek ni daripada Bebu Abu. Jadi dia kata esok kita nak niat puasa esok yang nama di dalam bahasa Arab hari Tasu'at. Apa hari Tasu'at? Yakni hari ke-9 daripada bulan Muharram. Maka dia tanya kata lau raucak niat men wantisib. Cai mai, dia tak supa niat tu. Kalau kita nak puasa esok, kita niat saja aku puasa hari Tasu'at. Yakni hari ke-9 daripada bulan Muharram. Lusa kita niat saja aku puasa sunat hari Ashura. Kalau kita sebut tu comel. Tapi kalau kita tak sebut, tak ada apa sebut saja aku puasa sunat. Saja aku puasa sunat bulan Muharram. Tapi comel sebutlah, ta'yinkan. Saja aku puasa hari Tasu'at, hari ke-9 daripada bulan Muharram. Lusa kita niat, saja aku puasa hari Ashura, yakni hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kemudian kita tu dah ada apa bila kita puasa tu, puasa hari Ashura sehari, maka takut bertukar dengan orang-orang Yahudi puasa. Maka Nabi buat 2 hari. Dia puasa hari Tasu'at dengan hari Ashura. Kerana hadis Nabi kata siapa dia puasa hari Ashura, siyamu yaumi Ashura. Siapa yang berpuasa hari Ashura, yakni hari ke-10 daripada bulan Muharram, maka yukaffiru Allah Ta'ala mengkifarahkan. Mana kata an yukaffir, pasti kata siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Jadi Nabi SAW sebeda kata siapa berpuasa hari Ashura,
maka Nabi tak aku mengira di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bahasanya Allah taala saat itu ayyukaffira as-sanata allati qablahu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia sudah lepas tahun. Adapun kalau kita puasa hari ke-9 daripada bulan Harapanah, bulan Zulhijjah, jadi kalau kita puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, jadi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita saat itu, yakni setahun sebelumnya dan setahun kemudian. Adapun kalau kita puasakan hari yang 10 daripada bulan Muharram saat itu, Allah kafarah kita saat ini tahun yang telah lalu daripada dosa kita. Tu. Maka Nabi kata siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Yakni Tuhan ampunkan dosa kita setahun yang telah lalu. Patu kita pakak-pakak beramal. Pakak-pakak puasa setengah hari tu puasa hari Asyura, patu puasa hari yang ke-11. Sebab Tok Sewi jadi kelaru dan keliru dengan amalan bagi fok-fok Kristian dan fok-fok Yahudi. Kerana orang Yahudi pun ada puasa ni hari 10 ni. Hari 10 orang Yahudi dia puasa, dan hari 9 orang Kristian dia puasa pilih sehari. Orang Kristian dia puasa hari 9, ada pun orang Yahudi dia puasa hari 10. Dia ambil sehari itu, dia ambil sehari. Dia ambil sehari. Orang Kristian puasa sehari hari Tasu'at, dan pula orang Yahudi dia puasa hari Asyura. Kita tengoklah hadis lah lebih kurang. Kama dia Nabi kita tak sewi supa dengan amalan bagi orang-orang Kristian dengan orang Yahudi, maka Nabi kita puasa 2 hari. Ya puasa hari 9 dengan hari 10 daripada Muharram, ataupun dia puasa hari ke-10 dengan hari ke-11. Tu cara-cara kita nak beza daripada amalan-amalan dan keliru daripada amalan Yahudi dan pula amalan orang-orang Nasara. Jadi dia mau tanya salam babo cak cak thamwa tak pum naik lang kunได้ไหม dia mau tulis silap ni. Salam babo cak thamwa tak pum naik lang kun ได้ไหม Jadi dia tanya boleh ke tak kita nak kerak rambut masa waktu malam. Nak kerak tak ada masalah. Daripada saudara kita Ibtisam Namung, dia kata boleh ke tak kita nak keratkan rambut pada waktu malam. Ni banyak orang kita ni tak ada kira belakang ni, pok pemuda-pemudi lah ni tak kira kuku malam. Menyapu malam. Ni kita ada cerita dah dulu dalam klip kita setengahnya. Daripada tahun yang telah lalu. Masalah nak kerat rambut malam tu boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam Quran pun tak ada larang. Mau tahu Quran tak ada royak hadis, tak ada benarlah. Quran tak ada royak hadis, tak ada royak. Tapi waktu malam ni orang buat gapo dia? Malam ni cuma boleh benda-benda yang ada di anggota kita ni kita nak buat tubik waktu malam tak boleh. Ya tak comel. Kalau kita kerak rambut waktu malam, nama katanya daripada kitab-kitab setengah kata yurithul faqra. Fa innahu yurithul faqra, maka sesungguh bahwasanya kerak rambut pada waktu malam ni membawa akan pesaka yang papa. Maka orang di zaman learning dia tak ada jaga. Orang di zaman learning dia bermudah-mudah. Orang di zaman learning dia buat tak halal apa, buat tak karik, buat halal kebala dengan benda-benda macam ni. Ni salah satu meroyak dah tu. Kerak rambut malam, makna kata kurang comel sangat-sangat. Kalau kita dah beramal macam ni, sokmo, dia nak membawa kepada kita, nak jadi kopapo. Supaya juga kerak kuku lik malam. Dia mata tak ada apa. Dia ambil dulu tak wih kerak, orang tua tak ambil dulu tak wih kerak. Sebab pakai pelita gas, kerak kan, kerana takutnya makan isi tu, orang tua tak wih kerak. Tak, bukan masalah tu. Orang tua dulu lari tak wih kerak kuku malam. Jawab dia orang zaman lah ni. Dok turut apa orang tua dulu. Sebab dulu pakai pita gas tak cerah. Takut kerak kuku gaduh-gaduh ngepit kuku pun tak ada kerak ngepisah. Takut makan isi. Tu orang tua lari. Dok. Bukan masalah tu. Hadis Nabi lari. Lari kok mana kerak kuku malam.
kerak rambut malas, kerak misah malas, kerak janggut malas. Dek. Lepas tu sapu-sapuh malas. Lepas tu orang panggil tinggal ke benda-benda cuma di dalam apa? Di dalam tempat basuh. Ini semua daripada perkara-perkara dan ukara-ukara yang membawakan kita tu jadi kepapaan di dalam rezeki. Jadi kau payah. Kerja pun payah, kerja ning pun payah, kerja tu payah. Bolamo kau payah. Jadi sekat harus sekat kerja ni kita tak nampak dengan benda sikit-sikit macam ni kita buat main-main. Lama-lama tu hari jadi kau payah. Payah lah kerja dulu mudah, lah ni jadi payah. Mula tu mudah rezeki, lama jadi payah nak dapat duit. Sebab apa? Sebab kita buat main-main dengan benda macam-macam ni. Tu nak ayat kepada ibtisam, tak usah buat amalah kerak kuku malas, tak usah buat amalah kerak rambut malas. Hak ni perkara yang membawa kepada kita jadi pesaka papo. Pesaka papo hak mau biasa cerita dah dan biasa royak dah. Hak ni kita kena jaga. Kalau kita nak selamat di dalam kehidupan kita, kita nak murah rezeki di dalam kehidupan kita dan kita nak mudah dalam kerjaan kita, maka benda macam-macam ni jangan duk buat amal sangat. Supaya ni lah amal nak oyak, supaya juga dia mata tidur petang hari nak jadi bodoh. Tidur petang hari nak jadi bodoh, nak jadi sesakah. Sungguh tak sungguh? Nabi larang jangan tidur selepas pada asar. Jangan tidur selepas pada subuh. Jangan tidur selepas pada ngorek. Sebab apa Nabi larang? Ni, cuba kaji ibu bapa hak Nabi larang ni. Kenapa Nabi larang selepas pada subuh jangan tidur? Ni membawa kepada pesaka papa. Siapa dia wa amma tidur pas subuh, belum dari pesudah mai subuh pak tidur, tak ada wirid, tak ada semaya isyraq, tak ada semaya duha tidur. Orang ni golek ke payah rezeki. Cuba kita tengok kalau orang tidur bangun tengah hari. Kalau misalnya ketika kedai duk buka, kita kata, gipak tak ada dah pulut panggil pun, tak ada dah pulut sambal pun, tak ada nasi kerabu, ada pun hujung-hujung sambal pun belah dah. Dia tak ada pun. Oh gitulah masa dia hujung-hujung tengah hari ni. Kenapa? Kerana orang yang bangun tengah hari, orang wahai tidur pagi, maka dia saat ni tu membawa kepada jadi kepapaan. Payah rezeki. Payah rezeki, payah cari makan. Dan pula Nabi larang kita jangan kamu saat ni tu, apa dia? Yakni jangan kamu tidur lepas asar. Jangan kamu tidur lepas asar. Jangan kamu tidur lepas asar. Kalau tidur lepas asar saat ni tu, membawalah kamu saat ni tu jadi gawa. Yakni jadi bodoh dan jadi safih. Kalau kita tidur lepas daripada asar, makna kata kalau beramal setiap hari pasar, hak Nabi sebut dalam hadis cukup 41 hari, golek ke orang ni nak jadi bengai. Cuba kita tidur pasar. Kalau kita tidur pasar acak-acak, dia jadi bengai, bangun pak jadi nana. Lepas tu kalau kita pergi buat amal cukup 41 kali, 41 hari, maka nak jadi bengai semua. Kadang-kadang jadi gila tidur pasar. Kalau kita buat amal tidur pak asar nak jadi bengai, nak jadi bodoh, gaduh-gaduh jadi gila dengan begitu. Cuba nak buat amal kalau kita buat amal tu. Itulah doa kan saat ni dia mau tanya puasa hari Asyura, baca doa apa? Baca doa tu lebih kurangnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. 70 kali kita baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa-siapa dia baca doa ni, Nabi royak tadi dalam tahun tu kalau dia bacakan doa ni, makna dia kalau pergi belaga kereta, kalau pergi belaga mutu, makna dia tak jadi kemalangi. Kalau kemalangi pun dia tak mati pada tahun tu. Siapa-siapa dia boleh baca doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka orang ni orang panggil dia saat ni Allah Ta'ala tak ambilkan nyawa dia, Allah Ta'ala saat ni tak cabut nyawa dia pada tahun tu. Hari 10-9 Muharram manis sunat hari Asyura, lagi pula beri makan kepada seorang mukmin, bercelak mata, ziarah orang sakit, akhirat kuku, bersedekah. Tu daripada amalan-amalan hari Asyura tu.
Tu dia. Apa tu saat ni tu jangan duk tidur nah, jangan duk amal pasar, jangan duk amal pas subuh. Kalau buat amal pasar pas subuh, ini bermasalah yang sangat-sangat kepada kita. Kalau buat amal pas subuh, golek ke nak jadi papakan di dalam rezeki. Kalau buat amal lepas pada asar, golek ke orang ni nak mempersakai gila lagi pula as-safi wal junun. Yakni orang panggil mempersakai gila lagi pula bodoh. Data pun bodoh nah. Tu dia. Ataupun pahngorek ni orang panggil nak membawa kepada tubuh saat ni tu jadi penat, lagi pula nak jadi penyakit. Nah, kalau kita buat amal pahngorek semua, nah, nak jadi penyakit. Kalau buat amal pas subuh jadi membawa pada pesakit papa dan penyakit semak. Ni mau nak royak nah, hak Nabi lagi. Jangan buat amal tidur pas subuh, sudah semaya subuh tidur lalu. Tak ada wirid, tak ada tu, tak ada ning. Lagi pula tak ada semaya isyraq, tak ada semaya duha. Orang ni pertama sekali hak sebutlah hadis, yurithul faqra, yakni mempesakai kepapaan. Dan kalau di segi kaji doktornya, nak membawa pada penyakit semak. Kalau orang tidur pasal, orang ning-ning nak membawa pada apa? Fa innahu yurithu, apa dia? Yakni as-safiha wal junun, yakni nak membawa pada penyakit bodoh dan penyakit gila. Adapun orang saat tidur pangorek, ini nak membawa pada penyakit-penyakit ke? Hatu setan nak kena sihir, kena gapo. Sebab ya setan ya tidur dua masa ya. Amo nak royak nah, ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari. Nah, syaitan ni dia masuk dalam lubang dia masuk dalam rumah dia dua ya. Yang makna kata mereka itu masuk di dalam apa? Yadkhuluna fi buyutihim, masuklah syaitan saat ni di dalam rumah-rumah mereka, yakni pada waktu mengorik. Sebab tu orang tidur lepas mengorik, golek ke nak kena penyakit syaitan dan penyakit sayasat ataupun ilmu sihir ataupun penyakit sihir. Tu dia. Dan dia tanya lagi nya, nah. Jadi hak dia puasakan hari Ashura ni apa hikmat dia? Nah, apa tujuannya? Ya Allah Taala titah kepada kita puasa hari Ashura. Yakni hari Ashura, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, maka sebab apa Allah Ta'ala titahkan Ashura, makna hari Ashura yakni hari gapo hikmatnya. Jadi sebab apa hari boleh kepuak kita ni hari surah, bukan hari surah tu dak, tapi nak ayat hikmat sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berpuasakan hari ni. Ya banyak peristiwa daripada Islam ataupun di dalam Islam. Amun ayat satu hikmat. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita puasakan hari ini. Hari ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat agung pahalanya. Lagi pula sangat-sangat lebih di sisi Allah. Dan Nabi kata, Siyamu yaumi Ashura ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Makna kata siapa dia yang boleh puasa pada hari ini, Allah Taala ampun dan kafarah dan hapus dosa dia setang. Apa hikmah boleh Allah Subhanahu Wa Taala simpan taruh Rusia suruh puasa hari ini? Kerana berlaku banyak peristiwaan yang berlaku pada hari yang ke-10. Tapi boleh buat kita, buat surah dak weh, tahun ni weh, buat surah dak. Yang mik daripada 8 Ashura tu. Tapi nak kata Ashura ni asal apa? Yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram pada 8 Asyara 10 tu lah. Wahid, isning, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samania, tis'a, asyara. Pati di Ashura, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kenapa hikmat yang Allah Ta'ala suruh kita berpuasa dan Nabi bercakapnya siyamu yaumi Ashura ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Kenapa? Kerana berlaku peristiwa daripada Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam selamat dia saat itu daripada gapo? Tufan. Selamat dia daripada aibah yang tingginya, yang banyaknya, yang naiknya sampai sekerat langit. Maka Nabi Nuh alaihi salam
dia dengan kaumnya daripada manusia dan umatnya 80 orang dan binatang-binatang di atas kapalnya, maka selamatlah Nabi Nuh alaihi salam, yakni pada hari Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dengan sebab tu orang panggil peristiwa yang besar Nabi Nuh ni, tufan Nabi Nuh ni. Besar tak besar, siapa mati habis daripada orang yang deraka ke Nuh, deraka ke Allah Ta'ala. Siapa anak Nuh, bini Nuh, maka mati di dalam air bah, air baji tu. Cumanya hak selamat orang yang mengikut Nabi Nuh AS 80 orang saja. Dan pula pasangnya daripada binatang yang naik di atas kapal. Maka air surut. Maka kapal Nabi Nuh saat ni dia berhenti di Bukit Al-Judiyu. Kata setengah di antara Jabal Turki dengan Jabal Lebanon, di celah-celah tunya Bukit Judi. Maka Nuh saat ni turun daripada kapalnya. Hak Tuhan kata wa 'alal fulki tuhmalun. Di atas kapal Nuh saat ni ditanggungkan bermacam-macam pasang-pasang manusia daripada binatang satu pasang. Maka perahu saat ni dan kapal Nuh yang amat besar ni dia berhenti di Bukit Judi. Maka pada hari Ashura, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, maka lepas pada tu hari 10 kapal tu berhenti situ, Nuh pun dah panggil daripada kaum-kaum dia hak duk atas kapal, berasa lapar weh. Maka apabila dia saat ni tu berasa lapar, pas dia pun selamat dah daripada baji, daripada aibah, maka ada gapo kutip habis. Kutip lah ada atas kapal saat ni tu daripada makan ni, maka capur-capur tok nah, maka mik kawah, mik koli. Pingatkan api di atas perahu, maka daripada kawah lah kita lah ni, mik kawah saat ni tu buh air saat ni duk gelegak gluk, maka buh bermacam-macam macam patu pakat haru, itulah orang panggil lebih kurang daripada peristiwa tu, situlah timbulkan akan surah tu, bubur ni makna bro surah tu, maka mik daripada lapak Ashura saat ni, bukan hari 10 surah puasa. Maka lepas pada puasa tu patut buatlah surahnya. Ni hari 10 hari surah weh, bukan hari 9, bukan hari surah. Dari Ashura ni hari ke-10 daripada bulan Muharram. Bukan hari 10 tu suruh buat bubur surah. Lepas puasa lu, puasa hari 9, puasa hari Ashura, lepas pada hari 11, 12 tu, maka kita buatlah bubur surah. Tak ada apalah nak buat bubur surah. Bolehnya lepas pada kita tu puasa dulu. Tapi nak yata hikmah ya Allah Ta'ala suruh kita puasa, kerana peristiwa tu banyak sangat-sangat daripada para nabi, lagi pula para rasul yang berlakunya ke apa? Orang panggil peristiwa lagi pula berlaku di antara rasul-rasul, banyak daripada peristiwa tu berlaku kebetulan dengan 10 daripada bulan Muharram itu. Lebih kurang mau ayat sikit-sikit tu, insya-Allah kita ayat semula pula daripada hikmat dia tu. Maka salam babo cak tam syarikat mati dai mai, hak ni royak dah boleh nak syarikat mati, tak ada masalah. Rauhai wa apa ni, wasiatun mai hai ke konแล้วคนที่รับนั้นเสียชีวิตต้นไม้นั้นเป็นมรดกไหม jadi kita wasiat kata pakayu ni ataupun padian ni 3-4 tahun ni kita wasiat nak bagi ke dia. Misalnya pak tu wasiat ke anak yang sulata pakayu hak 3 tahun ni, ataupun daripada kita terpokok dia dalam kebun ni 2-3 tahun ni, ataupun sebelah ni nak wasiat kepada anak hak seorang ni. Kamu dia wasiat tu duduk mari saat ni tu, orang yang terima wasiat saat ni tu pergi mati. Maka dia tanya kata tun mai saat ni tu jadi mereduk kedok. Nak jadi mereduk tak jadi mereduk lah. Mereduk ni makna kata apabila si mati. Kenapa hasil ni berapa? Dia tanya pangkayu, dia wasiat pada seorang. Dia kata misalnya ini kita tak ayah, amma ni ayah. Maka ayah ni pergi wasiat kepada si Umar, anak dia. Ya tahu Umar, pangkayu ni ayah sebelah ni, ayah wasiat nak pergi kemung lah ni. Tiba-tiba ayah tu wasiat, maka dia wasiat kepada Umar, maka duduk mari tu Umar tu pergi mati, ataupun si Zik tu pergi mati. Adakah dia tanya pangkayu ni adakah jadi pesaka?
Jawab kata tak jadi pesaka. Nak panggil pesaka ni makna harta bagi si mati. Maka harta ni bukan harta bagi si mati, harta bagi ayah dia, wasiat dia nak bagi ke dia. Tiba-tiba dia pergi mati dulu. Makna tak harta nak panggil wasiat, nak panggil meradut. Harta bagi seorang ni. Misal ambo, harta ambo. Lepas tu ambo pergi mati. Lepas dah mati, dia mau cara mati. Lepas pada tu bayar hutang siap dah. Barulah orang panggil lebih daripada cara kematian, pesaka, apa itu ni. Hutang, baru dia jadi pesaka. Ada pak ni, pak yang wasiat yang nak bagi ke dia. Faham kayu ni 3-4, faham ataupun sebelah ni nak bagi ke Umar ni. Tiba-tiba Umar pergi mati. Maya tanyanya, apa kayu jadi pesaka, tak jadi pesaka. Nak jadi pesaka, kau anda bukan Umar yang di awal lagi dah. Bahkan benda ni hak bagi pak ya tak ada mati lagi, tak ada jadi pesaka. Masalah ni tak jadi pesaka deh, tak jadi pesakanya. Salam babo, rup khong lu rauจะแปะที่กระจุดได้ไหมแต่ลูกของเราเสียแล้ว ni deh. Jadi anak kita, gambar anak kita saat ni tu hak sudah mati dah. Lepas tu kita nak tepek di cumi-cumi tu boleh ke tak boleh? Jadi secomel-comel nak tepek tu tak ada masalah. Hak tu duk khilaful ulama ataupun ikhtilaful ulama. Gambar-gambar ni kata setengah tu tak boleh, kata setengah tu boleh. Tapi gambar sekadar orang panggil tak jadi patung, tak jadi stoko, kamar dia kata ulama tu boleh. Tapi anak hak kita sudah mati, kalau kita tengok membuat pada kita kecut hati. Tengok kita saat ni tu siapa lalai pada Allah. Kalau tengok gambar anak kita duk cumi duk teriak seorang menangis, bukan menangiskan Allah, itu tak comel. Adapun gambar kita, kalau kita tepek di cumi gambar anak kita, tengok supaya kita ingat ke Allah. Kalau kita tengok supaya kita mengingati ke Allah, hak tu tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok anak teriak tak khabar, teriak siapa terlupa semaya, terlupa ni, hak tu tak comel. Kita tepek gambar anak kita mati dah. Tapi kita kena ingatlah anak kita mati halus-halus ni, maka ia membawa kepada kita tu jadi labah. Lagi pula dengan anak-anak yang kecil ni, dia boleh tolong dan boleh syafaat dan boleh bantukan ibu dan bapa dia hak yang ada lagi. Kerana akhirat esok tu heptawa suruh masuk syurga, budak-budak ni tak si masuk syurga. Tapi yang kita boleh ke tak nak tepek? Boleh ke tak nak pek ti keracut? Dai mai? Deh. Rau cap pek ti keracut. Dai mai? Letแต่ลูกของเราเสียแล้ว anak kita tu sudah mati, boleh ke tak? Jawab kata nak tepek tu boleh, tapi kalau tepek siapa membawa terganggu kita di dalam ibadat, di dalam persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Supaya lagu ni lah nak banding nak contohnya. Jadi masalahnya kalau kita kata supaya setiap-tiap perkara kalau tak membawa kepada kita tu lara, kita lalai daripada zikrillah, makna benda tu tengok harus ke ataupun perkara tu sunat. Supaya yang mau nak wani. Misalnya kita tak nak tepek gambar ulama. Kita tepek gambar ulama ada di bucu rumah kita ataupun di kisah, di hang rakab kita di sofa. Maka kita tepek daripada ulama-ulama yang besar di petanding kita, daripada Tok Dala, Tok Mokngo, daripada Tok Cuma tu tepek gambar demo ni. Ataupun gambar ulama-ulama negeri Arab. Maka dengan sebab gambar ulama ni kita tengok bahasa kita ni suka hati. Berasa kita nak buat amal ibadat, berasa nak baca Quran, maka gambar-gambar macam ni membawa pada kita terikat dengan Allah, kau dekat dengan Allah, maka itu diperharuskan, lagi pula dipergalakkan. Adapun dengan gambar ni membawa pada kita jadi jiwa kau jatuh, jiwa kau tak erak, jiwa kau lemah, maka ini tak ditutup, tak digalak, kita tepekkan akan dia. Gitulah jawab lebih kurang kepada saudara kita dan ibu-ibu kita semua. Dia kata salam baba mati seorang nenek, adakah cucu boleh makan pesaka? Nenek tidak ada anak. Jadi mana kata nenek tu pergi mati, nenek tu mati. Lepas tu nenek mati saat ni tu, adakah cucu boleh makan pesaka? Nenek tidak ada anak. Nenek tak ada anak, anak dia saat ni tu mati belaka, gitulah. Cucu ada, tapi nenek tu kita tebuh katalah anak tu seorang ataupun dua orang. Jatuh seorang, tina seorang. Maka anak berdua-dua saat ni tu, lagi boleh cucu, boleh anak pula. Mana katanya? Pak bagi pak tu, nenek mati,
maka pok dia pun melung pada nenek nak mati, pok tu pergi mati dah. Maka tinggalkan cucu. Maka cucu saat ni tu boleh makan ke tak pesaka bagi nenek kalau tak ada pok? Jawab kata boleh makan sebab ketika ni dia tak ada hijab. Dah. Dulu kita tening si Abdullah ni jadi tok ceh. Maka si Muhammad ni kita kata jadi apa? Jadi anak. Maka si gapo? Nah, si Yusuf ataupun si Fatimah ni dikatakan cucu bagi si Abdullah. Maka si Muhammad ni dikatakan anak bagi si Abdullah. Ni dia panggil anak ada hubungi dengan ayah dia. Maka si Yusuf, si Fatimah, nama cucu bagi si Abdullah. Maka kalau semata-mata ada anak di tengah ni, si Muhammad ni ada, maka anak nak makan tak boleh sebab anak nak makan saka bagi nenek, dia duk terdining dengan anak nenek. Tapi ketika ni si Muhammad mati, si Zaid pun mati, anak bagi nenek ni mati belaka, maka cucu tak ada masalah, boleh makanlah saka sebab tidak ada terdining. Terdining dengan ayah dia tu tak. Kalau ayah dia tu ada, makna kata cucu nak makan tak boleh sebab terdining dengan ayah dan pula saudara bagi ayah, pok saudara masalahnya. Tu lebih kurang nah. Dan sekadar tu dulu malam ni insya-Allah kita akan jawab semula mana yang mau jawab lebih kurang. Nah. Tu dia mau tanya lagi salam baba niat puasa qada boleh tak? Boleh kita nak niat puasa qada pun tak ada masalah. Nak niat di dalam masalah hari Ashura ataupun hari puasa Isnin dan Khamis ataupun hari puasa Tasu'a, nak niat saja ku qada Ramadan. Tapi puasa dalam hari Tasu'a, hari 9 daripada Muharram ataupun hari 10 daripada Muharram, kita niat qada tak bermasalah kerana hak sunat ia termasuk di dalam qada tu dah. Kerana hak qada tu ia besar pada sunat. Adapun hari Ashura, hari Tasu'a dia sunat, maka kita niat qada, maka orang panggil hak sunat hari Tasu'a daripada bulan Muharram, hari Ashura daripada bulan Muharram, ia termasuk di dalam niat qada tu selalu. Qada pun dapat, sunat pun dapat. Makna kata berdiri sedah, maka kena burung 2 ekor jin nak tapi tuk song tua orang panggil. Dah kita jin nak tapi tuk song tua. Makna berdis dah kena 2. Niat qada maka boleh gatik hak qada kita bulan Ramadan, lepas tu boleh pula dapat sunat di dalam bulan Muharram itu. Orang panggil berdiskan sedah maka kenalah 2 ekor burung jinak tapi tuk song tua panggil. Sekadar tu dulu. Hak yang mana baik daripada Allah, hak mana tak boleh buat amal, tak boleh ambil, itu daripada kejahilan dan hawa nafsu sendiri. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.